Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya DJ Ustaz. Jadi pada hari ini saya akan ajarkan bagaimana cara untuk membuat Google Form. Jadi yang pertama sekali, tekan di bahagian ikon Google Drive di bahagian kanan yang ada titik-titik banyak tu. Kemudian anda tekan di bahagian New di sebelah kotak sebelah kiri pula. Anda pilih bahagian bawah sekali. Kemudian anda tekan More dan dia akan keluar pilihan Google Forms. Jadi klik saja di situ dan anda akan dibawa ke Google Forms. Okey, anda dah masuk ke site Google Form. Sekarang ni di bahagian atas sekali anda boleh masukkan tajuk pembelajaran yang anda ingin ajarkan kepada anak-anak murid anda pada hari ini. Kemudian anda masukkan description dia. Anda boleh masukkan apa yang anda nak maklumkan pada murid-murid anda. Kalau saya masukkan bilangan muka surat supaya mereka boleh tonton ataupun melihat nota-nota yang ada dalam buku teks supaya mereka boleh buat ulang kaji sebelum mereka menjawab soalan. Jadi untuk yang pertama sekali saya nak ajarkan bagaimana kita nak masukkan set induksi. Bahagian set induksi ni anda boleh pilih daripada YouTube. Yang perlu anda buat ialah anda copy daripada YouTube dia punya URL dia, laman web dia. Kemudian anda masukkan di bahagian URL. Kemudian anda tekan save. Kemudian dia akan keluar di dalam paparan Google Form anda. Okey, ini kalau anda tengok ini saya sedang buat dia punya tajuk untuk video ini, iaitu tajuknya ialah peristiwa pembukaan Kota Mekah. Okey, seterusnya saya tarik dia punya ni ke bawah. Saya tarik ni ke bawah supaya dia punya video induksi tu pergi ke bahagian atas ya. Dan seterusnya saya nak masukkan juga image. Ya, saya nak masukkan image. Sebelum tu saya nak buat preview dulu. Dan tekan ikon mata dekat atas tu untuk anda tengok contoh paparan murid-murid anda. Di sini adalah contoh paparan yang telah siap. Okey, ada tajuk, ada description dan juga ada video. Dan kita sekarang ni kita nak masukkan nota melalui gambar, iaitu anda tekan ikon gambar untuk memasukkan nota daripada buku teks digital yang mana saya telah pun save dalam format JPEG. Jadi kalau anda nak tahu macam mana cara untuk save dalam format JPEG, anda boleh tengok dalam YouTube saya, dalam playlist saya ada save dalam tu juga video bagaimana anda nak ambil nota daripada buku teks dalam format PDF kepada format JPEG, iaitu format gambar. Okey, saya dah masukkan gambar yang pertama, iaitu dalam gambar yang pertama ni saya masukkan nota yang pertama, iaitu latar belakang pembukaan Kota Mekah. Jadi di bahagian atas tu, bahagian tajuk tu saya masukkan tajuk dia, nota latar belakang pembukaan Kota Mekah. Okey, saya dah buat 4 gambar sebenarnya. Saya cepatkan video, saya masukkan 4 nota dan selesai saya masukkan set induksi serta nota. Yang seterusnya saya nak masukkan latihan. Jadi apa yang saya buat ialah saya tekan segi 4 sama yang bahagian bawah ni untuk saya buat section ataupun bahagian yang kedua. Nanti anda akan lihat nanti bagaimana section kedua ni berfungsi supaya nota set induksi anda berada di section yang pertama, kemudian soalan tu akan berada di section yang kedua. Jadi memudahkan paparan untuk murid-murid anda melihat ataupun membezakan antara nota dan juga latihan. Okey, sekarang ni saya nak masuk latihan yang pertama. Okey, itu ikon untuk video. Kemudian ikon untuk image, ini untuk title, tajuk, seperti yang anda tengok di paparan sebelah kiri ni, section tu. Dan itu tak ada apa. Dan anda pergi atas sekali ialah untuk anda tambah soalan. Okey, jadi soalan ni ada macam-macam jenis. Yang pertama sekali saya nak tunjukkan bagaimana multiple choice. Option 1, option 2, option 3, kita boleh masukkan banyak option untuk jawapan, aneka pilihan untuk anak-anak murid kita menjawab soalan. Okey, dalam Google Form juga mudah untuk kita rujuk nota-nota sebab nota-nota tu berada di atas. Jadi sambil tulis tu boleh rujuk nota untuk kita buat soalan, soalan yang sesuai. Lepas masuk soalan di bahagian atas tu, anda masukkan jawapan di option 1, option 2, kemudian option 3 dan juga option yang keempat. Okey, lepas habis masukkan soalan aneka pilihan tadi, kita pergi kepada short answer. Soalan bagaimana kita nak buat short answer. Yang ini sangat mudah ya, sebab kita masukkan soalan dan di bawah tu kita biarkan kosong untuk anak-anak murid kita
memasukkan jawapan dia. Kita tidak boleh type dekat sini. Dalam bahagian preview nanti kita akan tengok cara macam mana nak menggunakan short answer punya question, insyaAllah. Okey, setiap soalan tu anda perlu tekankan butang required supaya dia menjawab semua soalan. Kalau kita tak tekan butang required, nanti takut dia ada terlepas jawapan. Kalau dia terlepas jawapan, Google Form ni dia akan ingatkan balik soalan-soalan yang tak dijawab lagi. Itu fungsi required dekat bahagian bawah lah. Okey, jadi bila kita tekan required, nanti dia akan keluar bintang warna merah kecil di sebahagian soalan tu. Okey, kalau kita tak tekan butang required, dia tak ada bintang kecil tu. Jadi tekan butang required supaya dia keluar bintang kecil warna merah di tepi soalan kita. Okey, seterusnya kita nak tengok soalan checkbox. Yang ni soalan ni selalunya kita buat macam ni. Antara pilihan berikut adalah apa-apa-apa kecuali kita nak buat tu kan. Jadi budak-budak tu dia akan pilih jawapan. Mungkin dia dalam jawapan tu ada 3 yang betul, 1 yang salah. Jadi dia akan klik 3 sajalah. Kalau ada 2 jawapan betul, dia akan pilih 2 saja. Jadi memudahkan untuk murid-murid menilai jawapan. Yang mana betul mereka akan tick di bahagian kotak. Okey. Dan seterusnya kita tengok bahagian kotak. Saya contoh, saya bagi 4 jawapan. Jadi mana jawapan yang betul nanti mereka akan tick di bahagian kotak tersebut. Dan seterusnya ialah drop down. Drop down ni dia akan keluar nanti jawapan-jawapan. Dia masuk dalam aneka pilihan juga, cuma dia variasi dia punya bentuk soalan, bentuk template soalan. Okey, masukkan option 1, apa jawapan dia. Contoh soalannya, Nabi Muhammad SAW telah menghancurkan berapa jumlah berhala di sekitar Kaabah. Saya masukkan dalam tu. Jadi dia hanya pilih satu saja jawapan. Yang macam tadi, yang multiple box tu dia perlu pilih 3, dia boleh pilih 4, dia boleh 3, 2 atau 1 jawapan. Kalau yang ini hanya pilih satu saja. Okey. Dan seterusnya masuk bahagian paragraf. Paragraf ni jawapan yang panjang, ya, memerlukan jawapan yang panjang. Jadi contoh soalan saya berikan kat sini, nyatakan 4 iktibar yang dipelajari, yang anda pelajari. Jadi dia akan senaraikan 4 tadilah, pembelajaran dia perlu senaraikan 4 iktibar daripada pengajaran peristiwa pembukaan Kota Mekah. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan juga, sebelum kita nak submit soalan ni, pastikan kita masukkan nama murid kita. Kita guna short answer tu lah. Tulis nama murid, kemudian dia perlu jawab soalan ni lah. Masukkan nama, dan kita tambah lagi 1, kita tekan lagi 1 untuk kita masukkan nama kelas dia. Jadi kalau kita tolong buat untuk kawan-kawan, kita buat untuk satu aliran, contoh kita buat aliran tahun 6 contoh kan, kita masuklah kelas tahun 6, kita masukkan kelas tahun 6. Lepas tu kita tulis nama kelas, 6 Ibnu Khaldun, 6 Ibnu Nafis, dan juga 6 Ibnu Sina. Contoh sekolah saya. Jadi saya masukkan ke 6 kelas ni, jadi senang untuk mereka pilih kelas mereka. Dan juga kita perlu tekan bahagian setting, kita pilih boleh edit selepas submit, dan juga limit to 1 response tu kita tak perlu klik. Okey, itu saja. Kemudian tekan save. Dan sekarang ni apa yang kita nak buat ialah kita nak masukkan link ke dalam Telegram ataupun WhatsApp. Okay, contoh saya buka Telegram. Saya buka Telegram ni, kemudian saya tekan Telegram web untuk buka paparan Telegram saya. Saya akan save dalam save message. Save message ni saya akan save apa-apa kerja-kerja saya. Kemudian kita dah copy link tadi, kita masukkan di bahagian Telegram kita. Link ni sangat panjang lah. Dia ada cara kaedah untuk kita pendekkan link tu sebenarnya, supaya dia tak nampak serabut. Kita pakai bit.ly. Nanti kalau ada masa saya share, insyaAllah. Buat masa ni bagi panjang pun tak apa. Ok, view daripada smartphone. Boleh tengok view daripada smartphone. Ni saya buka daripada smartphone saya ni. Ok, saya buka di Telegram. Baik,
saya tekan pada Telegram saya. Okey, ni adalah contoh paparan yang view daripada smartphone. Tengok nota ni, kita nampak ada tajuk, ada dia punya indaksi, ada nota dia. Jadi sangat mudah untuk murid belajar time PKP ni. Ya, dia boleh zoom ikut smartphone lah. Kebanyakan smartphone boleh buat macam ni. Okey, dia scroll sampailah dia dah habis baca nota tu, kemudian dia tekan butang next. Ni masuk section tadi tu, section 1, dan ni adalah section 2, bahagian 2. Di bahagian 2 ni pula ini adalah contoh paparan. Okey, masukkan nama murid, nama kelas. Ni contoh-contoh soalan yang kita telah buat tadi. Jadi apa yang dia perlu buat, dia perlu isi semua ni, ya. Kemudian tekan butang submit yang berwarna purple. Okey, saya tekan submit tadi, nampak dia keluar warna merah, tanda warning dia tak isi. Jadi dia perlu isi semua jawapan tu baru boleh submit. Saja daripada saya, wallahu alam. Sekian, terima kasih.